Hadirin sekalian, sebagaimana ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang selalu kita dengar disebutkan, bersiap sedialah kamu dalam segala kekuatan dan kemampuan kamu, daripada kekuatan kamu dan juga daripada kuda-kuda tunggangan kamu untuk melawan pihak musuh kamu dan musuh Allah. Hadirin sekalian, hari ini kita melihat kepada kebobrokan permasalahan yang berlaku dalam sistem politik negara yang kita kasih dan cintai ini. Sebab tu hadirin dan sekalian, perkara yang utama yang melibatkan politik Malaysia adalah berkenaan dengan agama dan juga rakyat. Sebab rakyat, masalah rakyat, kita boleh bersatu padu. Sebab agama, faham agama, jelas kepada agama, kita boleh bersatu padu. Namun hari ini, hadirat-hadirat sekalian, kita selaku warga pengundi Johor, warga pengundi Pulai, warga pengundi di Simpang Jeram, sekali lagi diberi ruang dan peluang untuk mengundi. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Pesuruhjaya PAS Negeri Johor. Sebab tu hadirat sekalian, bagi pengundi di Simpang Jeram dan juga Parlimen Pulai ini, kita hanya diberikan satu undi, satu ruang dan peluang untuk sekali lagi memilih pemimpin yang akan membawa suara di peringkat Parlimen dan juga DUN. Sebab tu hadirat sekalian, penting untuk kita faham politik dengan kacamata yang bagaimana. Sekiranya kita faham politik dari sudut politik barat yang hanya untuk mendapatkan kuasa dan menzalimi, menindas, mendapatkan kekayaan untuk peribadi jika kroni, itu adalah politik yang dibawa cara pandang barat. Namun politik cara pandang Islam, tasawur Islam, worldview Islam apa dia? Kita dapat kuasa adalah untuk memastikan keadilan kepada semua rakyat. Kebajikan, kesejahteraan kepada semua rakyat, tak kira agama dan juga bangsa. Hadirat sekalian, hari ini kos sara hidup bukan hanya melibatkan kepada bangsa Melayu sahaja, tapi kepada semua bangsa. Berkaitan dengan pemilikan rumah, bukan setakat hanya melibatkan bangsa Melayu sahaja, tapi melibatkan bangsa-bangsa yang lain. Sebab itu, kalau terutamaan kepada anak muda khususnya, kos sara hidup, perumahan, pekerjaan, pendidikan, isu sosial dan nyayah masih lagi tidak mampu digembleng, mampu diselesaikan, maka perkara ini akan semakin membarah dalam kalangan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dada-dada akhbar, setiap hari kes-kes jenayah yang melibatkan anak muda. Kes-kes yang melibatkan kebengkrapan dalam kalangan anak muda. Saya punya kajian tesis di peringkat PhD berkaitan dengan consumer behaviour, sikap pengguna. Bila kita buat kajian, kita melihat data, makin tinggi tangga gaji seseorang, maka makin tinggi hutang mereka. Maka pada pandangan barat, manusia ini adalah alat ekonomi. Setiap hari kita pergi kerja untuk apa? Untuk hanya dapatkan duit dan hanya untuk mendapatkan keperluan yang kita ada pada hari ini. Sebab tu hadirat sekalian, saya di peringkat Parlimen Kepala Batas, saban hari, setiap hari kita akan dapat aduan, YB tolong Sat bayar bil elektrik rumah. YB tolong Sat bayar hutang suami, hutang alung. YB tolong Sat bayar hutang dekat kedai makan, kami dah sebulan lebih bayar. Terpaksa berhutang dekat kedai makan. Ini realiti yang berlaku di Kepala Batas. Kepala Batas ni bukan tempat yang ulu sangatlah. Tempat yang sebelum ini dipegang oleh Datuk Seri Rizal Maikan. Tempat yang sebelum ini adalah tempat mantan Perdana Menteri kita, Pak Lah Badawi. Alhamdulillah, banyak infrastruktur kemajuan yang berada di Kepala Batas. Saya tak nafikan. Tapi hari ini, keperluan asas rakyat, keperluan asas anak muda dikesampingkan. Banyak isu-isu rakyat
yang tidak diutamakan. Lebih mengutamakan untuk mencari pelabur-pelabur. Bagus. Tapi selesaikan dulu masalah rakyat. Selesaikan dulu masalah-masalah kebajikan yang berada dalam kalangan rakyat. Justru hadirat sekalian, kita tak mahu dapat pemimpin yang hanya janji-janji dicapati, janji-janji yang seperti Puteri Gunung Ledang. Nak melamar Puteri Gunung Ledang ni cantik, kan? Bila diberikan janji tak apa, boleh. Tapi bila dah dapat, semua janji-janji dikesampingkan. Sebab tu hadirat sekalian, alhamdulillah, di peringkat Perikatan Nasional telah menunjukkan wakil-wakil ahli parlimen, wakil-wakil DUN yang membawa isu-isu rakyat, yang mahu menyelesaikan isu-isu rakyat. Membawa akta-akta polisi-polisi yang berkaitan dengan rakyat untuk diselesaikan. Jadi hadirat sekalian, terutama saya nak menyeru kepada para wanita, kepada anak muda. Kita ni kelompok pengundi paling besar. Wanita dan juga anak muda. Maka anak muda pada hari ini, kita kena menjadi anak muda yang ada prinsip. Menjadi anak muda yang ada asas-asas yang solid. Jangan kita pangkah hanya sebab dapat selai baju, dapat bayar RM50, selesai, kita pun pangkah. Hampa pangkah kami bagi 200. Hampa pangkah kami bagi 300. Adakah itu hanya nilai bagi sebuah politik dalam kita nak memilih kepimpinan negara kita? Hadirat sekalian, saya bagi satu analogi yang sangat mudah kepada warga Johor, kepada semua pendengar pada hari ini. Kita nak beli sehelai baju. Terutama orang perempuan. Kalau bahasa utara disebut klebek dulu. Orang Johor sebut apa tak? Orang utara sebut klebek. Orang Johor sebut klebek juga. Klebek tu apa dia? Selok. Tengok elok-elok. Saya orang utara tak boleh keluar daripada bahasa utara tu. Kita klebek lah, kita tengok perhati elok. Tengok dia punya jahitan tu kemas ataupun tidak. Nanti kalau basuh, baju tu luntur ataupun tidak. Kita tengok perhati elok-elok supaya kita boleh beli dengan nilai yang berharga. Kita boleh beli dengan keadaan kita boleh simpanlah lama. Kalau dalam bab memilih baju pun kita teliti, kita nak tahan lama, bagi cantik, bagi elok. Ini kan pula dalam kita nak memilih kepimpinan, nak pilih orang yang nak membawa negeri dan juga negara kita ke arah yang lebih sejahtera. Maka sebab itu hadirat sekalian, sebagaimana almarhum Tok Guru Ni Aziz ada sebut, kita bila naik sebuah kenderaan, ada pemandu, kita kena pastikan pemandu tu tahu jalan dia. Daripada Johor nak balik Pulau Pinang, kena pastikan tahu jalan. Tak tahu jalan, dia pergi singgah tempat lain. Tak sampai Pulau Pinang. Sekiranya pemandu tu dah tahu, dia tak pandai, tak tahu jalan ke Pulau Pinang, apa yang perlu kita buat? Kita kena tukar pemandu. Maka hari ini kita diberi ruang untuk tukar pemandu tersebut. Maka kita nak pilih pemandu yang bukan setakat boleh bawa kebaikan, kesejahteraan, keprihatinan kepada rakyat Johor, tapi kita nak juga pemimpin ini boleh bawa suara kita di peringkat parlimen, dan yang paling penting lagi bukan setakat kehidupan kita dekat dunia, tapi juga kehidupan kita dekat akhirat. Justru hadirat sekalian, saya nak menyeru kepada anak muda, para wanita, kita ada kuasa TikTok. Kita ada kuasa media sosial. Ibu-ibu, ayah-ayah, para wanita, kita ada kuasa memujuk. Kuasa emosi. Maka, jom pastikan kita seru anak-anak kita, kakak kita, adik kita, adik-adik kita untuk pastikan pada 9 September ini, nombor 1 di kertas undi, Dr. Mazri Yahya. Sebelum akhir hadirat sekalian, 2 hari. Kemarin dengan hari ini, saya sempat follow Dr. Mazri untuk berkempen, turun rumah ke rumah. Dalam tempoh kempen tersebut, ada beberapa individu yang sebut ayat ni kepada Dr. Mazri. Dia orang sakit, ada yang Allah sebab cuci buah pinggang. Ada yang dikatakan ulcer lidah. Tadi, sempat, saya rasa Ustaz Hafiz pun sempat tadi. Ada seorang lelaki ni, dia sakit ulcer. Dia kata dia tak pergi hospital dah lama dah. Nak tunggu Dr. Mazri mai dulu. Nak suruh Dr. Mazri mai dulu, konsult dia apa yang dia perlu buat. Kan?
Dia sakit buah pinggang, nak tukar tempat buat apa, nak tunggu Dr. Mazli, tak nak pergi hospital, tapi nak Dr. Mazli sendiri yang kosak dia perlu buat apa, next apa dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Nak menunjukkan trusted yang diberikan oleh rakyat, orang awam kepada Dr. Mazli. Sebab untuk mendapat doktor pakar bukan boleh beli. Sijil mungkin boleh belilah. Kan? Sijil mungkin boleh beli. Tapi nak masuk bilik bedah, nak bedah orang, nak dapat kepakaran sebagai doktor pakar bukan suatu benda yang simple thing. Jadi beruntunglah orang Simpang Jeram untuk anda memangkah Dr. Mazli Yahya, wakil terbaik kita untuk membawa suara semua rakyat Johor. Sama ada di Pulai dan juga di Simpang Jeram. InsyaAllah. Justru hadirat sekalian, kemenangan tak cepat, tak lambat, tapi Allah bagi pada waktu yang tepat. Dan insyaAllah kita doakan pada 9 September ini, Dr. Mazli Yahya dinobatkan sebagai YB bagi N13 Simpang Jeram. InsyaAllah. Wallahu'alam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.